Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua para penonton Bicara Diary dan Rawat? Senang kita sebut Bicara Doktor. Hari ini kita bersiaran lagi di saluran Berita RTM dan juga anda boleh saksikan kita di Facebook Berita RTM dan juga di Facebook Bicara Doktor. Apa khabar? Harap-harap semua sihat sejahtera di mana jua anda berada. Walaupun dalam keterbatasan pergerakan kita dikala kita berada pada fasa PKP, ada yang berada pada PKPB dan sebagainya. Jaga dirilah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah moga-moga kita dapat terhindar dari segala yang berlaku dalam bukan saja Malaysia tapi di dunia pada ketika ini. Baik, hari ini sangat menarik sebenarnya tajuk yang kita nak kongsikan. Kalau anda baca tajuknya tentang apa? Kesihatan mata. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, sejak bila anda mungkin ada masalah macam saya ni, pakai cermin mata? Kalau pakai cermin mata di awal usia kanak-kanak ataupun di awal usia sekolah rendah, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Macam saya mula pakai ketika saya bekerja. Maksudnya inilah cahaya-cahaya lampu ni sebenarnya mungkin boleh membuatkan mata saya bertambah tak nampak dan alhamdulillah lah bila pakai cermin mata ni jelas nampaknya. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bantu tuan-tuan perempuan di mana jua anda berada untuk bercerita tentang kesihatan mata dan saya persilakan Dr. Azlinda Rita Elias Aisyah binti Muhammad Abdullah, pakar perunding oftalmologi umum dan pediatrik dari MSU Medical Center. Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Tak pakai cermin mata memang mata sihat noh. Adalah rahsia. Ada rahsia nanti kita cerita tu lepas lama ni. lagi nak cerita lepas ni. Okey, dah. Sebelum kita mula, doktor mata dia tak boleh jumpa orang. Okey. Kisahlah patient ke siapa kan. Mesti nak check mata dulu. Alamak. Nak tengok power ni okey ke tak? Okey. Macam mana nak pergi mata? Okey. Alhamdulillah kita ada Snellen chat dekat sana. Doktor depan sikit, doktor. Sini. Saya depan. Okey. Syah depan. So saya kena buka ni? Buka cermin Kalau mata. Saya tengok dengan cermin mata pun tak apa nak nampak ni. Berapa lama dah cermin mata ni? Saya kerja RTM 2009. 2010 saya pakai. Tapi cermin mata yang ni? Yang ni... ini buat bila? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya setahun lepas. Okey, setahun tu masih okeylah. Kita tak tengok. Dia tak boleh pakai lama. Okey, nanti cerita lepas ni. Okey, macam mana nak buat ni? Lama dah tak cik. Syah diri di sini. Sepatutnya jarak ni 6 meter lah. Snellen chat ni adalah untuk kita cek adakah penglihatan mata kita tu masih tepat lagi. Okey, baik. Okey, ni adalah untuk tutup mata tu. Tutup mata sebelah. Sini, okey. Ni, buka dulu ni. Okey. Alright. Cuba baca. Atas sekali. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, F, E, G, F, D. Sadaqallahul Azim. Okey, kau tak nampak. Yang tu pun dah tak nampak tu. Tak apa, pandai boleh datang MSU Medical Center. Kita buat mata baru kan. Okey. Kau tak boleh nampak, kita tutup ni ada pinhole, ada banyak titik-titik ni kan. Okey, Syah pilih satu yang untuk fokus dan tengok melalui titik tu pula. Daripada tadi line atas hijau tu. Okey, ini tekan sikit. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, O, F, D, E, D, F, G, E. Salah. Z. Tak lulus juga ni. Mana dia tak apa. Ya Allah. Besok ambil appointment 9.30 insya-Allah kan. Maksudnya apa tu? Mata saya maknanya perlu refraction lah. Refraction tu maknanya kita perlu check semula mungkin power tu tak cukup. Tadi tak pakai spek. Tadi tak pakai spek. Cuba saya pakai. Cuba pakai spek. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D. Pakai dua-dua mata. Malah satu mata. Satu-satu lah. Marah garang doktor ni. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D. Sadaqallahul Azim. Yang merah tu dah 67.5. Almost perfect lah. Almost perfect. Tapi yang bawah sekali tu memang tak nampak langsung. Saya pakai spek ni pun tak nampak juga. Maksudnya belum. Maksudnya mungkin perlu refine sikit. Mungkin ada penambahan power sikit lah. Selalunya dia masih remaja lah maknanya. Selalunya dewasa dia power dia selalu tak stabil. Mungkin Syahril ni masih proses remaja nak menemui dewasa lagi. Remaja kan? News is. Maksudnya itu antara proses biasalah kalau kita nak buat cermin mata. Ataupun step pertama apabila datang ke klinik mata untuk kita periksa sama ada seseorang tu ada masalah penglihatan ke tidak. Okey, baik. Jom. Lepas ni itu baru sikit tuan-tuan perempuan. Lepas ni doktor akan cerita banyak benda, rabun jauh tu apa, rabun dekat tu apa dan juga bagaimana penjagaan mata. Tip mata supaya sihat macam doktor ni. Dia tak pakai contact lens ni. Bagus. Okey. Lepas ni kita jumpa dalam Bicara Doktor untuk tajuk kesihatan mata. Sebelum tu jom kita tengok dulu bingkisan resepi sihat dengan tajuknya hari ini buah jambu batu. Suka jambu batu? Suka juga kan? Okey, jom kita tengok jambu batu dari kakak sihat kita. Jom.
Alright, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Terima kasih Kakak Sihat untuk buah jambu batu tadi. Yang seronok ya. Saya pun suka makan jambu batu. Tapi yang dah dipotong lah. Kalau beli sebiji tu susah sikit nak buat isi dia. Okey, kita masih lagi bersama dengan Dr. Azlin Darita, alias Aisyah Muhammad Abdullah, pakar perunding oftalmologi umum dan pediatrik dari MSU Medical Center. Banyak betul peralatan dan juga bahan-bahan kuliah kita hari ini. InsyaAllah banyak benda yang nak dikongsikan kepada semua. Cuma kita tengok senario asas lah bila kita sebut tentang kesihatan mata. Macam mana kita nak tahu mata kita sihat ke tak, doktor? Yang pertama macam Syaril tadilah. Kan? Pertama dah gagal kan? Tapi bukan gagal lah. Sebenarnya kalau kita tengok tadi Snellen chart tu. Snellen chart tu ataupun carta Snellen tu kalau di klinik mata itu adalah pertama sekali pesakit masuk, itu adalah langkah pertama kita nak tengok pesakit tu ada masalah penglihatan mata ataupun tidak. Kalau orang yang normal dia boleh lihat sampai bawah, sampai tadi line merah yang Syaril tak nampak tu. Itu adalah 6/6 ataupun kalau di Amerika dia orang guna 20/20 lah. 20/20 berarti orang tu boleh lihat 20 meter, orang lain pun boleh lihat pada 20 meter. Kalau di Malaysia kita guna 6/6 ataupun 6/6. 6/6 berarti orang lain boleh lihat pada jarak 6 meter, dia pun boleh lihat pada 6 meter. I yang pertama, itu 6/60. Maknanya orang lain boleh tengok ujung padang lah, 60 meter boleh nampak. Dia boleh nampak 6 meter. Dia kena datang dekat baru nampak. So you can imagine, boleh bayangkan betapa kaburnya penglihatan mata seseorang tu kan. Kalau contohnya 6/60 tu mungkin power, kalau orang rabun, power lebih kurang 400, 500. Ya Allah, yang tinggi itulah. Janganlah, ya Allah, dulu saya pun rabun juga macam tu. Kalau dululah sebelum berlaku sesuatu tu kan, melakukan sesuatu tu. Saya tahu. Kalau dulu rabun tu, muka Syaril ni nampak blank je, nampak titik 2 mata je. Ya Allah. Hitam. Sangat Maksudnya saya okey sikit lah. Okey banyak sebenarnya. Itu kalau dari segi lay term lah. Tapi ada juga WHO ada memberikan definisi apakah itu masalah penglihatan. Contohnya orang yang ada moderate ataupun penglihatan yang agak severe, contohnya adalah penglihatan 3/60. Orang lain boleh lihat pada jarak 6 meter, dia boleh lihat pada jarak 30 meter. Terbalik. Orang lain boleh lihat 30 meter, dia boleh lihat 6 meter. Kalau line tu mungkin dia boleh lihat pada 3 line yang atas sahaja. Itu adalah moderate. Tapi legally blind, apa pula legally blind ataupun buta dari segi undang-undang? Kita ingat orang buta tu adalah orang yang tak nampaklah, hitam, gelap, gelita hidup dia kan. Tapi sebenarnya tak. Legally blind adalah apabila seseorang tu penglihatan mata dia 6/60 pun sudah legally blind pada mata yang baik. Katalah dua-dua mata dia, satu dah gelap langsung, tapi satu mata boleh melihat, tapi boleh nampak sahaja yang pertama. Itu juga adalah legally blind. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang medan penglihatan. Medan penglihatan tu pula macam mana? Contohnya, apabila saya melihat di sini, saya masih boleh lihat keliling saya. Itu adalah medan penglihatan mata. Tapi ada orang yang ada masalah, contoh glaukoma. Glaukoma tu medan penglihatan dia makin kecil sampai jadi tunnel. Ya Allah Akbar. Tunnel vision tu orang nak salam pun tak nampak dah tangan. Ulu tangan siapa dululah zaman sebelum Covid. Nak salam pun tak nak, tangan dia tak balaslah sebab dia tak nampak. Dia nampak straight bulat je. Jadi apabila medan penglihatan tu hanya 20 degree berbanding orang lain mungkin 60, 40 kan. Betul. Jadi orang itu juga adalah legally blind walaupun penglihatan mata dia 6/6. Walaupun sharp yang kecil tu tetap legally blind kalau dua-dua mata. Itu adalah contoh-contoh apa orang yang ada masalah penglihatan. So apa yang kita nak bicarakan pada hari ini adalah mungkin bukan legally blind, bukan orang yang secara undang-undangnya adalah buta, tetapi orang-orang yang ada masalah penglihatan yang boleh dirawat. Syaril ni pun termasuk dalam golongan orang yang ada masalah kesihatan, masalah penglihatan, tetapi bolehlah dirawat dengan cermin mata kan. Maknanya boleh dapat penglihatan 6/6 tu. Lepas buat cermin mata baru besoklah. Kan hari ini 6/7.5 je. Hampir perfect. Nampak tak promote kan datang. Tapi biasa mata ni tidak semestinya dua-dua mata kan. Ada setengah ni dia punya teruk sikit, ini okey sikit, dia macam tu kan. Yalah, manusia tiada sempurna. Yang sempurna tu hanya Allah kan. Itu tazkirah malam Jumaat ni kan. Sebab memanglah manusia tak ada yang sama. Memang jarang-jarang nak nampak yang 6/6. Kalau katakan mata kita 6/9, boleh dapat line yang
hampir bawah sekali, tapi bila kita guna dua mata pada waktu yang sama akan dapat 6-6. Itu kelebihan Allah bagi kita dua mata. Betul. Supaya kita boleh combine kan, gabungkan dua-dua mata dapat penglihatan mata yang terbaik lah. Okey, baik. Dan bila kita cerita tentang mata ni doktor, bila saya duduk study sikit pasal mata pun banyaklah mitos-mitos tentang kesihatan mata. Tapi sebelum masuk bab tu kita kena bagi dulu ilmu asas supaya orang tahu tentang fakta dulu. So rabun jauh dan rabun dekat. Kita nak cerita tentang tu juga. Biasanya saya ni jujurnya rabun jauh lah, dekat saya nampak. Ada orang rabun dekat tak nampak jauh. So senario rabun jauh dan rabun dekat, doktor boleh bagi ilmu sikit? Sebab Syahri muda lagi, 32 tahun kan. Allah, dia rahsia ke? Lebih kurang lah. Terbah kita rahsia pula. Tak apa, muda lagi kan. Okey, saya kena tunjuk model lah. Sebab dulu kan cikgu saya ni kan, sekarang ni jadi cikgu sambilan. Tukar kanta ni ya. Boleh zoom ke? Boleh, don't worry. Nanti kita tunjuk. Okey, ini bola mata kita Bola mata kita dalam ni ada kanta. Kanta ni Okey. Power dalam mata kita ni, power refraktif ni, dia terbagi kepada 1/3 oleh kornea bahagian hadapan ni, 2/3 pada bahagian kanta dalam mata lah. Kanta dalam mata ni dia boleh berubah-ubah. Apabila kita lihat sesuatu pada jarak jauh, jadi nipis. Apabila kita tengok sesuatu pada jarak dekat, dia jadi tebal. Apa yang kawal ni, ada satu muscle lah di dalam mata ni yang akan kawal ketebalan kanta. Tebal, nipis. Sebab tu nanti kita cerita kenapa ramai budak rabun sekarang. So, kenapa ada orang rabun jauh dengan rabun dekat ni? Ada banyak faktor lah. Tapi kenapa orang tua, saya belum tua lagi, saya baru nak bermula usia. Kita sebaya lah. Alhamdulillah, Masya Allah kan. Tapi bila orang semakin tua, dia kurang keupayaan untuk mengembang dan menguncup dia punya kanta ni. Jadi orang dah tua, kanta dia macam tu je. Muscle tu dah kurang mengembang. Macam muscle mass kan, badan kan kurang. Macam tu juga dengan kanta tu. Jadi dia tak boleh nak kembang kuncup. Jadi duduk macam tu. Jadi sebab tu bila orang tu kita tengok dia membaca, dia jauh kan. Dia tak boleh nak dekat. Dan budak kecil dia tengok dekat kan. Orang dewasa orang tu dia tengok jauh. Pelik kan? Macam tu kan? Moga-moga kita tak melalui saat itulah. Pasti akan melalui. Pasti. Itu adalah petanda-petanda nak bagi tahu usia tu dah meningkat. Baik. Terima hakikat. Age with grace. Katanya gitu kan. Redha. Saya pun nak masuk 40 dah ni. Tak apa. Alhamdulillah redha. Betul. Okey, so itu rabun dekat lah kalau menginjak usia. Kalau rabun jauh ni? Tapi sebenarnya rabun dekat tu kanak-kanak pun ada tau. Pula. Jangan kata ada pula kan Dr. Aisyah ni. Cuma ni lecture tak habis. Kena masuk lecture Dr. Aisyah baru boleh dengar semua kan. 3 jam lecture baru habis. Rabun jauh tu lah kadang-kadang ada juga kanak-kanak yang ada masalah begitu. Tapi mungkin masalah tu lebih kepada kornea. Kornea dia nipis, kornea dia terlalu rata. Ada banyaklah patologi yang boleh berlaku. Tapi secara generalnya, apa yang berlaku rabun jauh, rabun dekat ni? Rabun jauh, orang tak boleh nampak jauh. Jauh tu dia kabur. Rabun dekat tu yang kabur. Tapi dia boleh berlaku pada semua usia. Semua usia. Kadang-kadang guru-guru dia lebih aware bila budak-budak duduk belakang tak nampak. Cikgu tulis nombor 6, dia tulis nombor 8. Jadi cikgu aware. Tapi kadang-kadang ada juga budak dia tak nampak nak membaca. So, budak-budak yang rabun dekat pun ada. Saya dapat pasien-pasien yang begini. Cuma rare lah, jarang lah kot. Rare. Terutamanya yang ada keturunan Arab. Keturunan orang putih. Baru minggu lepas saya dapat satu pasien ni. Anak tu memang comel. Muka macam Pakistan kan. Bapak dia pun macam Pakistan. Macam Arab lah. Saya tanya, Encik ada keturunan Arab ke? Tak ada, saya Melayu. Saya pun, keturunan orang putih? Tak ada, Melayu. Saya pun, Cik, saya tanya serius ni. Taklah, saya Pakistan. Barulah. Sebabnya memang jarang-jarang yang Melayu macam kita ni nak ada macam tu lah. Rabun dekat yang tu memang rare lah. Kebanyakan kita Melayu, Asia memang rabun jauh. Kebanyakan dia rabun jauh. Rabun jauh di peringkat usia kecil dan juga remaja lah. Bila menginjak ke dewasa dan tua, itu adalah lebih kepada universal. Dekat. Okey, dan saya nak tahu juga tentang faktor-faktor rabun ni. Sebab ada orang memang dilahirkan daripada awal mungkin ada masalah rabun. Ada orang macam jujur saya lah, saya masih mata okey. Sebelum masuk kerja saya okey. Bila masuk kerja tu adalah faktor-faktor lain yang buatkan rabun. Tapi doktor cerita lepas kita berehat sekejap boleh? Boleh. Kita tak jumpa. Sabar nak jawab ni saya ni. Baru nak jawab. Itulah, dia orang suka bercakap ni. Saya kena stop sekejap. Saya pakai handbrake ya. Okey, jom kita berhenti sekejap. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Okey.